Hello Puan, nama saya ialah Royson Francis Patrick, matrix nombor 10 DPN 21F 1077. Salam sejahtera Puan, nama saya ialah Wimelan Morgan, nombor matrik saya ialah 10 DPM 21F 1005. Selamat sejahtera Puan, nama saya Reina N. Nombor matrik saya ialah 10 DPM 21F1071. Selamat sejahtera Puan, nama saya Yogi Sharan Muniandi. Nombor matrik saya ialah 10 DET 21F 1058. Okey, topik untuk grup kita ialah kemerosotan kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Rakan-rakan, adakah anda berperasaan bahawa masalah kemerosotan kasih sayang dalam kalangan generasi muda semakin serius? Ya, Ya, Royson. Ya Royson, Pada generasi kini, generasi muda dilihat berdepan cabaran besar dalam mengenali erti kasih sayang sebenar. Himpunan aplikasi dalam talian ruang sembang dan laman media sosial memburukkan keadaan dan mereka mula mengabaikan tanggungjawab mereka dalam menjaga keluarga mereka. Mereka hanyut dalam arus teknologi sehingga merosakkan diri sendiri dan menjejaskan hubungan mereka dengan keluarga mereka. Rina N, pada pendapat anda, apakah faktor yang telah menyebabkan kemerosotan kasih sayang dalam kalangan generasi muda? ya. Pada pendapat saya, faktor yang menjejaskan kemerosotan nilai kasih sayang dalam kalangan generasi muda ialah kurangan kesedaran ibu bapa. Rumah adalah tempat paling baik untuk memulakan memberi kasih sayang. Ibu bapa sebagai ketua keluarga perlu untuk menunjukkan contoh yang terbaik bagi anak-anaknya. Ibu bapa perlu mempraktikkan semula nilai kasih sayang dan cinta yang menjadi warisan generasi terdahulu. Kesibukan bekerja bukanlah alasan yang memupuk ciri kepribadian yang luhur sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk anak-anak dengan sempurna. Merujuk majalah Dewan, masyarakat, keluarga sendiri ataupun untuk anak-anaknya, pada Oktober 2006 dalam membicarakan isu gotik di kalangan remaja, belasan tahun sekitar Kuala Lumpur. ya saya setuju dengan anda Rina. Kebanyakan generasi muda menjadikan alasan bosan dengan kesibukan ibu bapa bekerja sehingga tiada masa untuk bersama anak-anak. Antara faktor yang menyebabkan mereka terjebak dengan gejala seumpama itu. Selain itu, tidak dinafikan bahawa alasan kesibukan ibu bapa dengan kerja menyebabkan generasi kini memilih budaya luar sebagai cara hidup mereka. Remaja pada masa ini mulanya hanya suka-suka dan ikut-ikut, akhirnya menjadi budaya yang sukar untuk dikikis dan lebih malang lagi apabila mereka terlibat dalam berbagai jenis masalah. Ya, betul. Ibu bapa merupakan faktor yang penting dalam berlakunya kemerosotan kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Ibu bapa dan keluarga yang berkonflik turut memberi kesan emosi dan tekanan kepada anak-anak remaja kerana tidak mendapat hak sepenuhnya seperti kasih sayang dan perhatian. Pada masa yang sama, mereka bimbang konflik ini menyebabkan penceraian ibu bapa. Ibu bapa yang berkonflik akan melepaskan perasaan terhadap anak-anak. Akibatnya, mereka hilang sifat hormat kepada ibu bapa. Agak segelintir, ibu bapa begitu sibuk dengan kerjaya bagi menambahkan pendapatan sehingga anak-anak terabai dan tidak mendapat kasih sayang yang secukupnya. Sikap ibu bapa ini menyebabkan anak-anak mendapat perhatian yang sewajarnya, lalu mereka melakukan perkara-perkara tidak berfaedah untuk menghilangkan kebosanan. Jadi, mereka cenderung mencari keseronokan di luar dan seterusnya terjebak dengan budaya lepak, merempit dan mengunjungi pusat hiburan. Dalam sesetengah kes, ada anak-anak ini yang sengaja untuk berperangai sedemikian demi mendapatkan perhatian ibu bapa mereka yang sentiasa sibuk. Ya, pendapat anda betul, Yogi Sharan. Tetapi saya berasa pengaruh rakan sebaya memainkan faktor yang lebih besar dalam kemerosotan kasih sayang dalam kalangan generasi muda. Rakan sebaya merupakan satu faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi. Pengaruh keluarga semakin merosot apabila kanak-kanak meningkat remaja saja. Apabila mereka menjadi semakin dewasa, kumpulan sebaya menjadi pengaruh yang lebih berkesan dalam proses pembentukan budi pekerti mereka. Oleh kerana keperluan untuk diterima oleh kumpulan sebaya amat penting kepadanya, seseorang remaja akan menepati norma dan nilai yang ditonjolkan oleh kumpulan tertentu. Ini boleh membawa sama ada kesan positif ataupun negatif. Cara berpakaian,
fashion rambut dan sifat seseorang boleh dipengaruhi oleh kegemaran dan khayalan kumpulan tersebut. Rakan-rakan, adakah anda menyedari gejala sosial semakin berleluasa? Ada Vimalan? Ini merupakan kesan gejala sosial. Kesan yang pertama ialah generasi muda akan mengamalkan perkara-perkara yang buruk seperti melepak dan merokok dengan menggunakan alasan kesibukan ibu bapa bekerja. Hal ini demikian kerana jika mereka memberi alasan seperti ini dan tidak mengamalkan nilai kasih sayang, ia akan memberi dan juga menukarkan fikiran mereka sehingga melibatkan diri dalam perkara negatif. Terdapat juga generasi muda yang memberi alasan bahawa mereka terlibat dalam perkara negatif kerana tekanan keluarga. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Kesan pergaulan bebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan ini. Perkara-perkara ini boleh menjejaskan maruah sesebuah keluarga jika berterusan. Kesan dari segi keluarga ialah masyarakat sering beranggapan bahawa tugas seorang ayah adalah untuk mencari nafkah untuk keluarga dan tugas seorang ibu adalah mendidik dan menjaga anak. Tetapi perkara itu adalah tidak benar sama sekali. Hal ini kerana seorang anak menginginkan kasih sayang dan prihatin daripada ibu bapanya. Kesan yang tidak baik akan berlaku jika seorang anak yang terasa diabaikan oleh ibu bapanya. Mereka berasa lebih cenderung dengan masalah sosial dan konflik dalaman. Anak yang tidak mendapat cukup kasih sayang daripada ibu bapa biasanya akan terlibat dengan gejala sosial dan berdepan dengan pelbagai masalah hidup. Ya Rina, tetapi tidak dinafikan bahawa kemerosotan kasih sayang juga membawa kesan yang sangat besar kepada masyarakat. Kemerosotan kasih sayang dalam kalangan generasi muda akan mewujudkan satu masyarakat yang materialistik. Apakah maksud saya? Jika isu ini masih berterusan, ia akan membawa kepada kewujudan satu masyarakat yang kehilangan kasih sayang dalam semua aspek seperti negara, masyarakat dan keluarga. Ini akan membawa kepada kewujudan satu masyarakat yang hanya mementingkan kekayaan dan diri sendiri sahaja. Mereka tidak akan lagi menghulurkan bantuan kepada orang lain lagi seperti kini. Ya, Rosen, yang juga menyebabkan kesukaran untuk dicapai perpaduan dalam kalangan masyarakat. Apabila berlaku kemerosotan kasih sayang dalam generasi muda dan sudah terjebak dengan gejala sosial, sudah tentu perpaduan dalam kalangan masyarakat sukar untuk dicapai. Mereka yang tidak mempunyai kasih sayang ini akan sukar untuk berkomunikasi dengan baik apabila berhadapan dengan orang di luar yang sana mempunyai pelbagai ragam dan perangai. Gejala sosial yang semakin berleluasa dalam kalangan mereka yang tidak mempunyai kasih sayang ini akan memparahkan lagi seperti kejadian pergaduhan, dan perkara inilah yang akan menyebabkan perpaduan sukar untuk dicapai dalam kalangan masyarakat akan datang. Roxanne, adakah cadangan untuk mengatasi isu ini? Yogesoran, saya berpendapat bahawa ibu bapa perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah kemerosotan ini. Peranan ibu bapa adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak-anak mereka. Ibu bapa hendaklah sentiasa memerhatikan setiap gerak-geri atau pergerakan anak-anak mereka. Ibu bapa juga hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak-anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka seharusnya mengetahui rakan-rakan anak mereka yang mempunyai kedudukan moral yang baik. Selain itu, ibu bapa juga hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak-anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian dan mewujudkan sikap positif terhadap masalah emosi dan keputusan. Vimalan, saya ingin tanya, adakah anda ada idea tentang peranan ibu bapa lain yang boleh dilaksanakan? Ya, Roysen, idea saya untuk mengatasi masalah ini ialah ibu bapa perlulah memberi didikan kepada anak-anak sejak kecil tentang kepentingan nilai kasih sayang. Bak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan berbuat demikian, anak-anak akan sentiasa menyedari tentang kepentingan mengamalkan nilai kasih sayang setiap masa. Hal ini akan memberi manfaat kepada diri, keluarga dan juga masyarakat.
Tetapi Bimalan, tidak semestinya semua ibu bapa ada masa untuk meluangkan dengan anak mereka. Lagipun, generasi muda masa kini meluangkan banyak waktu di sekolah. Maka, pihak sekolah juga harus memainkan peranan yang penting dalam mengatasi isu ini. Langkah-langkah pencegahan yang bersesuaian adalah diadakan seperti kaunseling di peringkat sekolah. Kaunseling di peringkat sekolah adalah penting dalam membantu remaja mengatasi masalah mereka. Program ini akan lebih bermakna sekiranya kaunselor-kaunselor yang berkelayakan dan berpengalaman dilantik dalam memantapkan pelaksanaan kaunseling tersebut. Bagi saya, langkah yang boleh mengatasi masalah ini ialah pelaksanaan program khusus untuk golongan remaja. Program yang khusus untuk golongan remaja perlu diperbayangkan bagi membentuk sasiat diri remaja. Melalui program-program ini, nilai-nilai murni dapat disertakan dalam diri remaja dan menjadi amalan mereka. Program khidmat negara adalah satu usaha untuk mengatasi masalah remaja dengan penglibatan dirinya dalam sendiri. Contoh lain adalah seperti program rakan muda, I Am For You dan sebagainya. Sebagai kesimpulannya ialah, secara keseluruhan, nilai-nilai murni dalam kalangan remaja yang semakin merosot pada masa ini adalah berkait rapat dengan sosiologi dan antropologi. Sosiologi atau ilmu kemasyarakatan yang telah dipelajari membantu kita memahami isu berkenaan keluarga dan masyarakat dan seterusnya membolehkan perbincangan dan cadangan menyelesaikan terhadap isu kemerosotan nilai-nilai murni di kalangan remaja masa kini. Dapat dirumuskan bahawa isu ini diperangi oleh dua aspek, iaitu aspek keluarga dan juga budaya. Budaya yang diamalkan dalam suatu keluarga itu akan mempengaruhi kepribadian ahli keluarga dan budaya ini tidak dikira sama ada budaya yang berunsur positif atau negatif. Akan dipelajari dan diperuntukkan daripada satu generasi ke generasi yang berikutnya. Walau bagaimanapun, aspek masyarakat juga sedikit sebanyak menyumbangkan kepada isu kemerosotan nilai ini akibat daripada pengaruh budaya daripada luar institusi keluarga. Dalam menangani isu ini, setiap lapisan sosial perlu memainkan peranan mereka masing-masing agar nilai-nilai murni yang kita memiliki sekarang ini dapat diturunkan kepada generasi yang berikutnya. Itu daripada kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan. Terima kasih, Puan.